Okey. Seterusnya adalah di dalam individual assignment pun saya dah upload you all punya rubrik lah. So boleh tengok weightage mana yang penting. Dan pastikan, ni rubrik pastikan bahagian SWOT tu you nilai betul-betul. Okay. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, di awal semester hari tu saya dah present dekat you all semua jenis, semua assignment yang you perlu buat kan. Cumanya saya dah meeting dengan PTU dan dah keluarkan satu dasar baru berkaitan keusahawanan ni. Student semester ni saya minta you berniaga. Saya tukar. Ada satu assignment, kalau ikutnya assignment video viral. Okay, saya tak upload lagi. Okay, video viral yang 10% tu. You all ingat tak? Tak ingat lah kan? Ingat doktor. Ingat doktor. Video viral ingat. Video viral. So tak perlu viral. Tak perlu viral lah pula kan. Tapi you kena buat carnival. Kita buat carnival lah. Bila saya untuk win-win situation, okay. Win-win situation maksudnya saya pun faham saya dah bagi ni lambat. Dah separuh SEM dah kan, you nak midterm dah next coming 2 weeks. Jadi saya buatkan seramai-ramai kita ni, kita ada 7 kumpulan. So daripada 7 kumpulan ni, 6. Kita ada 6 kumpulan. So setiap 2 kumpulan bergabung. 2 kumpulan kecil bergabung untuk buat satu perniagaan lah. Maksudnya buka gerai lah, berniaga lah. Okay. Contohnya grup 1 dengan grup 2 bergabung contoh. Okay. Tapi saya tak decide lah, you all lah decide you nak grup mana yang bergabung Jadinya nanti grup 3 dan contohlah grup 3 dengan 4. So sebab setiap grup besar ni, okay, macam you all grup lah. Sebab saya ada 5 grup semester ni. Dalam 5, saya ada 10 section, ada 5 grup. Jadi dalam setiap grup saya ni kena come out dengan 3 jenis perniagaan. So bahagi-bahagilah. Jadi saya ada 15 gerai je nanti. Okay? Jelas tak? Bila puan nak kena buat ni puan? Bila perancangan nak berniaga ni puan? End Mei, hujung Mei. Saya insyaAllah Khamis ni saya meeting lagi dengan Persatuan Pelajar Diploma. Nanti kita akan saya bagi tahulah, tapi kemungkinan besar hujung Mei. Okay? Hujung Mei. Okay, contohlah dalam satu kumpulan, tapi ramai puan kan. Kita ada berapa orang nak tahu? Okay, contohlah 7 dengan 8 kan, 7, 8, 15. Ramai-ramai nak buka satu gerai 15 orang ni. So delegate lah kerja. Okay, mungkin 2 orang dekat bahagian marketing yang mana buat poster poster secara online kan, ni copywriting. And then lagi 3 orang bahagian admin, contohlah dia kena buat report, contohlah berapa untung masuk semualah. And then berapa orang lagi contoh lagi 8 orang untuk bahagian operasi, and then the rest bahagian sales, maksudnya jaga kios ataupun jaga gerai you ke. Jadi nanti yang tu saya akan bagi tahu you all bila saya dah habis meeting dengan PPD lah, Persatuan Pelajar Diploma, sebab diorang akan launchkan kios. Okay, bila launching kios kita jalanlah sekali untuk kita punya carnival. Okay, nak berniaga apa puan? Tak kisah makanan ataupun minuman, tapi bukan yang menggunakan air yang banyak, bukan menggoreng yang banyak lah. Okay, sebab mungkin kita akan buat kat bawah. Yang itu pun sebab nanti saya nak meeting, kita nak tentukanlah kawasan macam mana, semua macam mana kan. Jadi nanti once dah dapat keputusan, saya bagi tahu. So contohlah Aid siapa nama yang gunting rambut tu? Lama masih lupa. Siapa? Ya pun. Sorry Aid. Kalau lah sekiranya dia nak buka gerai gunting rambut kat sini kan, bawah ni kan. Kumpulan ni kata, kita lah buka lah gerai. Mungkin masa hari tu, you tak adalah 100% gunting rambut. Maksudnya you buat flyers je, jemputlah kalau siapa nak kumpulan you lah kan. Nak gunting rambut boleh datang ke servis kami dekat Kolej Kediaman, tu pun boleh juga. Okay, cumanya detail macam mana nanti saya bagi tahulah pada you all macam mana.
Okay, so tak adalah assignment video viral. Okay, so seterusnya adalah okay, kita nak masuk chapter 5. Hari ni chapternya santai-santai sikit. Chapter 5 saya dah upload di Otter untuk yang ni lah, format rancangan perniagaan. Okay, format rancangan perniagaan di sini, di group activities. So boleh refer business plan 25% yang ini. Okay. So business plan ni sebenarnya adalah business yang sama dengan BMC yang you plan, yang you nak draft tu buat lah, yang you draft nak buat tu. Okay, sama je dengan BMC. Cumanya BMC ni dalam bentuk grafik, overall overview semua kan. Untuk perniagaan, cumanya business plan ni lebih detail. Apa yang kena buat, benda-benda ni lah. Nanti kita pergi satu persatu. Okay, sebelum tu bagi saya ajar teori dia sikit, tapi sikit je mungkin dalam 50 minit ke macam tu lah, ataupun 20 minutes. Okay. And then kita terus pergi yang praktikal. Untuk business plan, Sam ni saya tak buatlah business ada challenge ataupun pertandingan rancangan perniagaan. Tapi saya buat yang tu lah. Kita buat business carnival tu. Okay. So business plan chapter 5. Chapter 5 adalah kita dah start kita punya projek. Okay. Okey, hasil perbelanjaan learning outcome untuk hari ni, sekurang-kurangnya student tahu apa tujuan rancangan perniagaan. Kenapa perlunya rancangan perniagaan ni puan? Kenapa pentingnya business plan? Berdasarkan pengalaman saya berada di institusi, okey, selain daripada UTHM kan, you belajarlah ataupun saya sembang dengan lecturer lain, you belajar universiti mana, kalau ambil subjek entrepreneurship, memang you kena buat business plan. Ataupun you belajar berkaitan dengan business plan. Penting ni business plan ni. And then dia kadang-kadang dia panggil company profile, tapi selalunya kalau pembelajaran kita panggil business plan lah. And then memahami komponen, ada 4 komponen utama. Okay, kita ada marketing, and then kita ada finance, kita ada admin, dan juga kita ada satu lagi apa tahu, operasi. Okay, operation. So marketing kita akan belajar minggu depan, ni chapter 6. Okay, and then kita chapter 7 operasi. Chapter 8 kita akan belajar admin dan 9 bahagian finance ataupun keuangan. Okay, sebenarnya business plan ni format dia memang sama je. Okay, kalau lari sikit-sikit tapi basically 4 elemen ni mesti confirm ada. Confirm. Kan? Okay, and then mengintegrasikan. Macam mana kata integrate ni puan? Okay, integrate ni maksud dia synchronous lah antara setiap komponen tu. Contohnya, kami fokus untuk jual cookies bulan puasa ni 30,000 balang. Contoh, okay. Student saya kalau dimarah dulu 30,000 balang tu biasa. Dia daripada incubator, dia buat bisnes lah kan. Okay, 30,000 balang contoh And then, bila dia fokus macam tu, dia kena relate lah. Kalau 30,000 balang cookies, berapa sale? Okay, sale-nya contohlah 100,000 contoh And then, kena tahulah berapa pekerja dia nak ambil. Itu kan berkaitan pula dengan admin. Okay, kalau kata nak 30,000 balang, pekerja 2 orang. Macam tak logik ya. Walaupun penggunaan mesin, okay, fully utilized by machine, tapi mestilah kalau pekerja 2 orang tu macam, itu mungkin bagi operasi lah mesin kan. Tapi dari segi packaging lah apalah semua admin kan. Jadi tak sesuai. Jadi mungkin dah kata dalam kalau 30,000 balang, mungkin kita aim dalam 30 orang pekerja. Okay, and then kita kaitkan dengan operasi. Operasi, kalau 30,000 barang, berapa balang cookies, berapa kilo flour, tepung yang kita perlukan, berapa biji telur dia perlukan. So dia berkaitan antara satu sama lain. And then kita pula tengok 30,000 cookies ni berapa mesin, oven yang berapa liter. Oven 200 liter cukup ke puan? Tak cukup. Jadi itu dia kata mengintegrasikan. And then berapa yang you target untuk finance. Jadi itulah integrate antara satu sama lain. Okey, apa itu business plan? Satu pelan induk yang menunjukkan step
untuk memulakan perniagaan. Actually kan, business plan ni bukan untuk you start perniagaan je. Once you dah start and then you nak pivot ke ataupun nak tukar idea ke ataupun you nak tambah cawangan ke, still you perlukan business plan yang baru. Okay? Ia mengandungi maklumat terperinci seperti analisis. Okay, macam mana you analyse every single benda untuk setiap komponen tu. Okay, and then you akan buat forecast. Okay, you forecast orang matematik biasalah kan, statistik tu biasalah forecast. Okay, you nak buat ramalan jualan untuk the whole 1 tahun tu. And then the next coming year macam mana you nak ramalan berapa persen margin keuntungan yang dapat. So you buat ramalan. And then strategi pelaksanaan perniagaan. Kalau setiap komponen dia ada strategi-strategi dia. Kalau marketing, kalau kita contoh kita guna 4Ps. Okay, kalau admin kita nak guna strategi penggunaan tenaga buruh yang macam mana, manpower macam mana, mesin macam mana kalau operasi. So kena kaitkan dengan strategi. Okay, ini adalah contoh business plan yang you boleh tengok lah, tapi ini tahun 2012, lama pun kami pun tak lahir lagi. Tak apa, maksudnya untuk dapatkan idea macam tu lah. Okay, selain daripada tu saya ada banyak lagi contoh dan hari ni saya akan bagi contoh daripada senior you all. Tak, bukanlah yang terbaik tapi you dapatlah idea apa nak buat sebenarnya kan. Dapatlah idea tu. Okay. Okay, apa tujuan business plan sebenarnya? Kita dah capai objektif learning outcome nombor 1 sebagai guideline untuk mengurus perniagaan. So you tahulah nak buat business ni macam mana. Sebab bila you ada business plan, you tahu every single benda untuk dalam perniagaan awak. Sebab 4 komponen tu adalah anchor ataupun yalah benda penting lah dalam perniagaan. Dia tak akan lari daripada situ. Dan macam mana dapatkan sumber pembiayaan, sources of finance. Dah tahu company perlukan 50,000. So daripada mana dapat 50,000 tu? So daripada maksudnya kita nak mohon grant ke, kita nak buat pinjaman ke, so daripada situlah kita akan identify tujuan rancangan perniagaan ni. And then sebagai maklumat sokongan, attachment, you nak masuk tender, kadang-kadang itulah ada orang panggil company profile kan, ataupun you nak buat loan, you buat pembiayaan, perlu business plan. Pengalaman saya dengan agensi dan juga pengalaman dengan bank swasta lah, industri kan. Business plan ni maksudnya sangat penting lah. Okay, menilai dan mengkaji prestasi perniagaan. That's why kita ada forecast. Kita buat unjuran kan. Okay, bila berlaku ni tahun ni, okay, contoh ramalan jualan. Kita tengok, contoh kita jual kek lah, bakery. Okay, bulan 2 kita sale tinggi. Kenapa? Waktu tu ada Valentine Days, walaupun kita tak sambut lah kan, Islam tak sambut lah. And then kat situ ada bulan cuti sekolah, ramai orang buat kenduri, nak kek lah, contoh. Bulan 3 tak ramai orang beli. Kenapa? Contoh bulan puasa kan. Jadi kat situ you buat menilai prestasi. Kalau contoh bulan puasa you nak fokus macam mana? Mungkin you fokus kepada cookies dulu kan. Sebab cookies nanti nak jual waktu raya. Jadi kat situ you akan kaji prestasi keuangan. And then mudah untuk you control. Kalau terlalu banyak lah dekat bahagian marketing, spend terlalu banyak tapi kita hasil contoh. So you control dekat situ. Tengok, kita punya output ataupun kita punya production tinggi tapi demand kurang. Sale kurang. So kita memberi keyakinan kepada pihak luar. Orang confident lah sikit kan dengan kita. Okay, nampaklah kita ni serius. Ada business plan? Ada. And then dia boleh tengok for the whole. Tapi kalau bab strategi tu ada benda yang kita tak boleh disclose. Kan? Ada benda yang kita tak boleh reveal lah kat semua orang. And then memaksimumkan sumber untuk meningkatkan produktiviti. Okay, again, kita ada contoh daripada IKKM. IKKM ni adalah Institut Koperasi Malaysia. Tapi ini dalam skop koperasi lah, cumanya basic dia punya sama je lah. Cumanya kalau yang ni skop koperasi, kalau yang daripada contoh yang ni, and then kalau you all nak buat, you all lebih kepada perniagaan kan. Boleh dengar ke? Okey ke? Laju sangat ke? Okey Puan. Okey. Okey, so saya proceed sesambung. Apa pentingnya business plan? Membantu usahawan buat keputusan yang baik. Dah tahu dah strategi, kita dah fokus. Okay, so kita akan buat a good decision. Kadang-kadang memang kadang-kadang on paper lain, praktikalnya lain. Tapi bila kita
ada satu business plan, at least adalah tempat kita bergantung kan. Okey, membantu usahawan menguruskan sumber perniagaan dan mengenal pasti masalah. Ya. Okey, contohlah kita ada 100k, kita punya capital, modal kan 100k. So berapa nak allocate untuk marketing? Berapa? Contohlah 30k untuk marketing, 20k untuk 20k untuk bahagian admin, 20k untuk, jadi kita allocate. Macam mana kita allocate ni? Bukan suka-suka hati je. Kalau tidak marketing terlalu banyak tapi demand kurang. So supply tinggi. Jadi kita nampak keseluruhan macam mana. And then mengenal pasti masalah. Bila kita dah buat business plan, kita tahu sebenarnya kat sini lack of dia. Kat sini yang salah dia. Ataupun yang kat sini kurangnya. You fokus kan. Orang lain dah buat online marketing tapi you still guna konvensional. Contoh, tengok promotional tools macam mana kan. Ataupun orang punya layout sekarang ni, layout kedai orang sekarang ni dia dah design macam ambience dia kan, macam wah sebab dia ada 7 piece. Tapi you punya kedai lagi ala-ala macam biasa je. Mamak pun dah pakai teknologi untuk order kan. Jadi kena pastilah masalahnya. Okey, membantu pihak pembayar kewangan untuk membuat keputusan pembiayaan. Ya, semestinya. Tujuan yang ketiga ni adalah nanti you akan guna untuk you punya business plan. Business plan ni just a plan. You tak buat pun. Okey, yang carnival tu nanti betul-betul you berniaga. Okey? Kalau ada jual bundle, nak buat bundle pun boleh. Okey? Cumanya 3 kumpulan ni mungkin kita pilihlah 2 makanan ataupun minuman kan. Okey? Okay, so siapa nak business plan ni? Sasaran dia kan, kita nak pinpoint pada siapa, underpinning siapa. Pertama usahawan. Okay, sebab kita punya business, so kita nak run, kita tahulah. And then institusi keuangan, pelabur investor. Okay, and then sebab dia nak tahulah sama ada kita ni boleh berjaya ke tak, dia nak invest duit kat kita ni kan. Supplier, pembekal. Pembekal ni kadang-kadang dia nak, kita bayar secara kredit, dia ada term dia. Okay, kalau dulu saya belajar business mathematics tu, dia ada pengiraan ikut term kan. Bila term, kadang-kadang kalau kredit ni dia nak tengoklah kita ni mampu bayar ke tak. Kira kredit tu maksudnya hutang lah. And then staff, staff ni sebagai guideline lah, dan juga last sekali pelanggan ataupun pengeluar tender. Kalau kita nak bid tender, kita kena attachkan dengan business plan. Jadi untuk buat business plan, yang paling penting adalah pengumpulan data. Melalui macam mana? Ada primary data and secondary data. Okay, primary data ni memang data kita dapat direct daripada kita sebagai orang pertama lah ataupun company kita orang pertama. Contohlah dia buat observation, contoh dekat kawasan, okay kita pergi tengok apa ni yang viral tu, nasi Arab Chef Amar tu kan, orang beratur panjang sangat tu. Jadi kita buat observation. Kenapa orang beratur panjang, sanggup beratur panjang macam tu? Okay, apa kicknya di perniagaan Chef Amar tu. And then buat temu bual. Interview lah orang duk beratur tu sembang kenapa beli ni kan. And then buat survey. Survey, mungkin survey tu tak ada direct pada customer lah ataupun kepada orang di sekeliling tu. Atau segmentasi market tu kan. Jadi itu adalah primary data. Daripada sumber data ni kita akan guna pakai untuk kita punya strategi-strategi. Okay. Sekejap. Okay, seterusnya adalah secondary data. Secondary data ni macam minggu lepas kita tengok data of statistik tu kan. Itulah salah satu contohnya. Kalau sekarang internet lah banyak secondary data, Google je kan. Kalau sekiranya untuk marketing kita kena tahu demographic factors. Okay, bila demographic kita kena tahu penduduk setempat. Antara yang penting adalah majlis perbandaran dia. So kita nak tahu population dia berapa. Populasi sebab kita nak kira sample size, and then kita nak kira saiz pasaran. Okay. Okay, so sumber maklumat untuk rancangan perniagaan, inilah ada 4 elemen penting. Keuangan, operasi dan juga pasaran. Satu lagi admin. Okay. So pasaran ni berkaitan dengan jenis pasaran yang mana kita akan pergi detail lagi lepas ni. And then operation berkaitan dengan layout, overhead, manpower, machine dan pengeluaran, output, input macam tu lah. And then keuangan berkaitan dengan profit and loss income statement, cash flow. Mula kita akan buat cash flow dulu. Lepas tu kita akan buat profit and loss income
profit and loss income statement. Dah dapat dah untung ataupun rugi, kita akan masukkan nilai tu dalam balance sheet. Kunci kira-kira. Okay. So ini adalah unsur ataupun komponen lah dalam rancangan perniagaan. Mula kita buat background of study, background of business lah kan. Macam you buat you punya paper nanti, ada background of study kan. So nama perniagaan, tak kisahlah you nak letak nama apa pun, tapi dalam assignment saya minta you buat enterprise sahaja. Okay, milikan tunggal ke perkongsian ke. Okay, saya tak naklah you buat syarikat senang berhad. Macam-macam nanti, maksudnya besar lah company tu kan. You nak sebagai retailer boleh, wholesaler boleh, nak jual perkhidmatan, nak sediakan perkhidmatan servis boleh, nak buat pergilangan boleh, nak buat karipat pusing boleh, nak buat apa ya, produk boleh, tak kisah. Okay, lokasi yang strategik. Ikutlah kawasan. Kalau perniagaan tu perlukan kawasan suburban, kalau kawasan tu perlu di kawasan urban, letaklah di urban. Ataupun kalau kawasan tu perlu di rural, kawasan luar bandar, contoh menternak kambing ke, apa ni, tanam sayuran ke. So lokasinya dekat rural lah, kawasan kampung lah kan. Okay, and then berdekatan dengan pelanggan. So apa itu produk perkhidmatan dan kelebihannya yang nak tawarkan kepada pengguna. Basically ini adalah format untuk business plan. Okay. Kena ada ringkasan eksekutif and then penerangan perniagaan produk, keuangan dan lampiran summary ataupun ringkasan eksekutif. Okay, menerangkan takliman selalunya dalam 1 ke 2 page. Okay, selalu saya suruh student buat 1 je lah. So macam panjang lah. Okay, dia macam abstract ataupun yelah. Macam itulah. Okay, ini adalah perkara-perkara yang perlu ada. Tu buat, macam nak buat tu puan, nanti lagi saya tunjuk. Okay, so skop perniagaan. Kita masuk skop perniagaan. Apa yang nak kena ada? Perniagaan dan juga produk perkhidmatan yang ditawarkan. Apa uniknya produk you ni? Apa jenis perkhidmatan dan produk yang ditawarkan? So kita kaitkan dengan inilah jenis produk perkhidmatan yang ditawarkan. Okay, jenis-jenis produk dia ni berkaitan dengan deskripsi. Okay, and then kita ada berkaitan dengan aplikasi dan juga kebaikan. So untuk menjawab deskripsi ni berkaitan produk, jenis produk apa yang ditawarkan, berapa jenis yang you keluarkan. Contohlah, puan, kami keluarkan produk popia. Ada popia goreng, popia basah, popia kering, popia cheese, popia suka, popia macam-macam lah contoh. Kan? Boleh. Adakah berlainan jenis dan apakah yang membezakannya? So you ceritalah. Dan bahagian ni saya suka kalau you letak gambar. Contohlah gambar popia, so penerangan dia kan. Apakah kegunaan berapa lama hayat produk? Puan, kalau kami buat perkhidmatan macam mana? Macam ada package gunting rambut. Saya tak pandai sangatlah buat gunting rambut ni. Package lah, ada 3 package. So ceritalah package pertama, package kayangan. Package kedua, gunting sekali basuh, sekali trim, sekali urut, sekali massage, apa benda lah. Contoh ada ke Aib? Ada, betul lah macam tu. Ya betul puan. Ada lah package kan? Betul. Biasa puan, kita orang memang pergi kat Ada puan. Ada. Jadi kita tengok pula aplikasi. Adakah ia produk baru atau jenama baru atau produk tersedia. So you menjawab segala persoalan dia, bukan menjawab kosong je. Ya, bukan. Nak tulislah dekat you punya business plan. And then apa kebaikan produknya. Okay, prestasinya macam mana, harga seberguna ni maksudnya multitasking lah. Kan. Kemudian tahan lama, kelajuan, ketepatan, ada warranty ke, apa ke, design ke. Kadang-kadang ada orang beli produk tu sebab design je kan. Kadang-kadang lah. Ada yang sebabkan kualiti. Kita ada nanti, cumanya nanti dekat marketing kita akan pergi detail untuk produk sebab ada 4 P's kan, product, price, place dan promotion. Okay. Cuma ini basic untuk bahagian depan kena ada jugalah.
Okay, so selepas tu kita akan pergi ke rancangan pemasaran. Kita akan belajar pada chapter 6 iaitu minggu hadapan. Minggu hadapan kita face to face berjumpalah sebelum hari raya, cuti raya. Okay, so macam nak kena detail macam tu kan. Kita punya pesan lain. Okay. And then size pasaran. Malam market size macam mana nak kira, dia ada kira-kira sikit. Sasaran pasaran yang ini kita ada demografik, psikografik, geografik. Geografik ada urban, suburban. Nantilah kita tengok minggu depan. And then kita akan fokus untuk ramalan jualan. Okay, untuk 12 bulan pertama and then next yearnya selalunya saya suruh student markup 10% je. Selalunya lah. Okay, inilah 4 P's yang kita akan belajar. Produk dia macam mana dari segi warranty, packaging, macam Maggi kan. Okay, yang you selalu makan tu kan. Maggi dikeluarkan oleh company apa? Saya habis sikit. Siapa keluarkan Maggi? Maggi. Yes. Puan, kita orang tak makan Maggi puan. Jadi kita orang tak tahu sangat pasal Maggi. Nestle pun. Dekat Nestle kita ada Maggi. And then kita ada Milo. Lagi kita ada apa? Coco Crunch. Meriahnya kan. Ada macam-macam kan. Jadi macam itulah. Produk kita, contoh nama company saya Raudah Sukasuki. Dekat produk tu ada Raudah, contohlah Sumayyah nama produk tu kan. Tudung lah Sumayyah, tudung apa lagi, Kauthar, tudung contoh macam tu lah. Jadi sama juga macam ni kan. Nama company and then nama setiap produk tu ada nama-nama. And price ni kita ada penetration price, skimming price, macam mana nak tentukan harga, sama ada kita markup saja ke ataupun macam mana. Okay, jadi seterusnya kita ada place. Place ni berkaitan dengan distribution channel. Kan? Okay, and then promotion. Promotion ada macam-macam tools. Kalau dulu konvensional saya belajar kena sample lah, kena hantar flyers lah. Tapi nowadays kan kita dah macam-macam online, TikTok, Instagram, Facebook, lagi murah kan. Kalau dulu iklan tu iklan di TV itulah, yang berpuluh-puluh ribu 1 minit tu kan. 1 minit ke? Yalah. Okay, and then keperluan tenaga kerja pemasaran, keperluan belanja operasi, peralatan, keperluan bajet. Okay, setiap komponen dia ada bajet. Okay, so daripada bajet ni kita akan guna untuk bahagian finance nanti. Okay, untuk bahagian operasi, inilah kita akan cover lokasi nak buat kat mana. Carta alat proses, kita akan belajar macam mana simbol untuk delay, simbol untuk operation, simbol untuk inspection, okay, simbol untuk dia maksudnya pergerakan raw material tu, and then jadual pengeluaran, keperluan bahan mentah, berapa kilo bahan mentah raw material yang you perlukan. Okay, mesin apa yang nak gunakan? Cukup ke untuk kapasiti pengeluaran 30,000 balang, 200 liter oven? Okay, mixer yang macam mana? Ataupun ada mesin yang lebih canggih untuk mix you punya tepung. Okay, and then kita ada layout, susun atur operasi. Kedai you macam mana susun aturnya? Adakah bentuk macam IKEA ni kan, orang berpusing. Even hypermarket sekarang pun guna cara lebih kurang macam ni lah. Maksudnya dia kena pergi setiap row untuk dapatkan barang dia. And then keseluruhan bajet overhead, sama juga. Setiap bahagian ada bajet dan bajet tu digunakan untuk nanti bahagian finance. Okay, and then seterusnya kita ada rancangan perusahaan organisasi ataupun admin. So mempengaruhi
meliputi aspek pengurusan dari pentadbiran, perjalanan syarikat. So dia melibatkan misi dan visi syarikat. Apa beza visi dan misi? Apa bezanya? Apa tanya? Saya nak tanya Nur Maisarah. Apa beza misi dan visi? Tak ada? Saya cakap seorang. Sarah? Tak ada Puan. Saya suka seorang lagi panggil. Tapi tak ada pun nama dia. Sasi minggu lepas. Kat sini mungkin Syazwin kot. Syazwin tak ada juga. Ya, madam. Betul saya nak address apa? Sasi Shashwin. Syazwin. Syazwin. Apa beza visi dan juga misi? Visi dia macam apa tak sure lah madam. Okay. Kalau saya sebut misi visi, apa yang you fikir je, tak apa, tak betul pun tak apa. Misi ni dia macam apa aim kot. Kalau misi tu dia macam dari scope syarikat kemungkinan. Okay, it's good, betul. Teka je Puan, betul juga Tak, sebenarnya saya memang tahu Puan. Okay, sebenarnya dia lebih kurang lah tu apa yang you cakap. Okay, lah long term, matlamat kita. Dia long term. Dan misi ni lebih kepada short term, scope. Bagi apa yang dia perlu buat untuk capai menjadi pengeluar karipat pusing terkenal di seluruh dunia. Contoh, kan? Okay, so misi apa yang saya buat untuk saya capai saya jadi syarikat karipat pusing terkenal. So membekalkan karipat pusing yang berkualiti dan dijamin halal, contoh. Sebabnya kalau saya nak terkenal di seluruh dunia, saya mestilah jual produk yang berkualiti ataupun menawarkan perkhidmatan karipat pusing, contohlah kan. Jadi macam Syazwin cakap, misinya adalah berkaitan dengan skop. Apa yang dia buat untuk capai visi. Sebenarnya visi kita satu je. And then misi ni mungkin ada dua, tiga ke macam tu lah. 2, 3, 4 macam tu lah. Okay, sebab apa yang kita buat untuk capai visi. Okay, thank you Syazwin. And then kita ada carta organisasi. Okay, dari segi hierarki kita ada manager, executive, supervisor, ada superior, and then ada subordinate. Okay. And then kita ada keperluan pentadbiran, para pejabat, perlu ke mission process state? Operasi pun ada juga input ni, dia dapatlah balance sheet, dia dapat income statement, dia dapat cash flow. Kan? So adalah data ramalan jualan, ni selalunya orang marketing yang akan buat. And then kos pemasaran, pembelian operasi, keperluan modal awal dan sebagainya. Okay, so you boleh dah delegate kerja mulai hari ni. Okay, kau buat bahagian ni, kau buat bahagian ni, kau buat bahagian ni, contoh kan. Okay, so ini adalah project implementation cost yang kita kena buat. Project
cost pelaksanaan project. And then sources of finance, okay, and then merancang. Okay, mula kita akan buat cash flow dulu, and then lepas after cash flow kita akan buat profit and loss income statement. Kalau untung ataupun rugi, nilainya kita akan bawa, baru kita akan analyse. Okay, tapi you tak sampai tahap ni lah. Okay, nak tengok kedudukan keuangan company tu macam mana. Ini contohnya. Tapi jangan risau, nanti kita buat sama-sama ya. Senang nanti ni. Okay, so book value ni ini adalah buat. Nanti kita kira macam mana Okay. Okay, kalau book value tu kita akan tolak nanti daripada depreciation ataupun susut nilai. And then kita ada dokumen sokongan, kena adalah. Buatlah CGSSM tu, edit lah sikit kan, lesen perniagaan. Kalau you buka restoran, CJ pengambilan makanan. Ni kalau you adalah kontraktor, kena rapatlah CJ ZIDB semua dan sebagainya. Okay, so itu je untuk hari ni. Senang je puan. Macam senang kan. Ni. Jadi, ni contoh-contoh yang you boleh tengok. Okay, dalam business plan. Okey, jadi di Otters, kalau orang pilih 2 orang je ataupun 3 orang je sebagai rakan kongsi, boleh. Tapi yang the rest tu, nama kena adalah dekat bahagian page depan tu. And then kumpulan bebas untuk pilih apa saja produk perkhidmatan bertemakan usahawan tekno. Kalau kita tengok kepada usahawan tekno ni, definisinya lebih kepada menggunakan teknologi kan. Jadi saya tak adalah nak spesifik skop dia tu memang macam you buat apps ke ataupun you apply teknologi yang canggih-canggih. Cumanya kalau sekiranya you dah gunakan teknologi dalam pemasaran pun saya boleh terima. Ataupun contohlah kalau orang nak order boleh scan QR code ni kan. Tak payahlah yang buat betul-betul, maksudnya you just buat flyers lah untuk promosi kan. Itu pun saya dah boleh terima. Okay. Ataupun kata kaedah pembayaran kami menggunakan kaedah okay, you boleh scan macam ni, itu pun boleh saya terima. Okay, produk perkhidmatan you nak tawarkan tak kisah, kan. Okay, and then lokasi tak kisah seluruh Malaysia. Okay, asalkan bersesuaian. Okay, kalau kata kami nak buka kedai servis aircon puan, kami nak buka dekat Rengit. Rengit tu, okay, contohlah dekat Lenga, kami nak buka kat Lenga. Lenga tu kat mana? You nak pergi Segamat, you akan lalu Lenga sebelum Bukit Kepong. Lenga tu sebelum Bukit Kepong lah. Dia memang kawasan kampung. Kita tak sesuai lah buka servis aircon kan. Orang kat kampung pun jarang yang advance, tapi dia punya apa nama dia, segmentasi pasaran tu kurang lah kan. And next situasi dia macam mana? Sorry saya kena 2 kelas hari ni. Okey, situasi dia macam mana? Setiap kumpulan perlu menghasilkan satu rancangan berbentuk nilai. Anda telah memulakan 6 bulan perniagaan. Ini ala-ala lah, contoh dah jalankan perniagaan 6 bulan. Dan perlukan tambahan modal, beli mesin, peralatan ataupun apa saja. Okey, so anda berhasrat untuk mohon pembiayaan RM50,000. So kenalah buat business plan. Okey, untuk hari ni ini format je lah. Muka hadapan, logo perniagaan, nama perniagaan dan nombor kad pengenalan. Okey, untuk hari ni you hanya cover yang saya merahkan ni je. Okey, pengenalan, tujuan rancangan perniagaan, profil dengan skop perniagaan. Okey, nak buat macam mana puan? Okey, so nak buat macam mana kita tengok contohnya. Okey, ini contoh daripada mungkin sebab you lah. Ni contoh semester lepas saya tunjuk contoh lah.
So ini logo dia. Okay, logo ETHM simpan dalam hati. Okay, ini ahli kumpulan dia. Okay. And then isi kandungan tak apa, lagi ini last sekali sebelum submit kan. Okay, ringkasan eksekutif. Okay, so dia buat 1.5 muka surat. And then pengenalan, dia dah buat pengenalan. And then tujuan rancangan perniagaan. And then profil perniagaan ni contoh. You boleh edit ikut kesesuaian. Okay, ikut kesesuaian. Okay, contoh mungkin dah start awal tahun hari itulah. Atau pemilih, masuklah gambar. Kalau nak letak seorang-seorang. Kan? Okay, ini kalau contohlah ada student yang letak pengenalan. Boleh. Okay, nak letak umur 26 tahun, boleh. Okay, nak letak ijazah sarjana muda, boleh. Tapi yang relevan lah, jangan ijazah sarjana muda mekanikal. Macam tak ada lah pula saya rasa kan. Ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan mekanikal. Saya rasa tu tak ada. Okay, so nak edit-edit bujang boleh, dah berkahwin boleh. Tapi ada student saya pernah letak macam ni lah. Umur dia 25 tahun. And then pengalaman kerja dia pun 25 tahun. Saya macam, tak logik lah, umur 25 takkan lahir tu dah kerja kan. Jadi, biarlah realistik. Macam ni kan, dah 26, dah ada degree, okey lah. Lepas tu tengok dia ada pengalaman kerja. Mana contoh yang lain. Ni kot. Okay, diploma kursus. Contoh final business project ni kita perlu jalankan. Tak, kita tak perlu. Just a plan sahaja. Kita tak jalankan pun perniagaan ni. Banyak soalan. Banyak jawapan. Coffee supaya tujuh perniagaan itu bisnes penting mencapai. Okay, bisnes adalah motor. Siti Nur Ain. Individu bisa nak capai, betul, misi itu tindakan, betul. Dummy je, betul. Okay, sorry saya tak perasan. Thank you Bonnie dan juga Siti Nur Ain. So jadi kursus yang dihadiri, kalau contohlah dia ni tengoklah di blog, so dia tambah dia, contohlah kan. Okay, and then misi menjadikan sebuah syarikat perniagaan berdasarkan pizza berkembang maju, tak kisahlah. Dan misi dia macam mana, objektif. So ini adalah produk perkhidmatan aktiviti. Okay, ke depan kita buat. Okay, so ini contoh juga. Sebab saya dah bagi. Okay, ini pun contoh. Kita dah tengok contoh daripada ni dia punya lampiran. Surat perjanjian perkongsian dia buat kan. E-usahawan, walaupun dia tak pernah kau pergi. Kita tak apa, kita buat je. Ni BMC dia. Daripada BMC ni yang you buat assignment yang pertama 15% tu, you kembangkan. You kembangkan untuk you punya business plan. So hari ni apa yang you perlu buat yang ni lah, yang merah-merah ni. Okay, you bincang dalam kumpulan dan juga submit pada kena submit puan. Kena, nanti suka je nanti tak buat lah kan. Submit lama lagi, 21 April. Buku tu kena hantar dah lah cerita dia kan. So upload je di sini. Alamak.
je sebab saya dah letak ni. Okay. Upload je, nanti you submit. Puan nak buat first draft kan? Yang saya masukkan group activities ni. Mapping boleh, tapi mind mapping sepan. Waktu kelas saya akan combine. Saya rasa you kena tambah ni lah dekat you punya ni. You perlu tambah misi you, kena sesuaikan dengan visi lah. Takkanlah tiba-tiba visi jualkan 40 pusing, misi kebersihan organisasi contoh kan. Jadi so hari ni buat sikit je, kita orang nak teruskan tadarus lah, hari ni kita orang tadarus. Tak apa, buat malam nanti lepas tarawih boleh, waktu you nak tahajud tu. Okey, boleh tak? Clear tak? Setiap ketua kumpulan okey ke? Tolong respon ketua kumpulan. Clear Okey. Ada soalan kan? Kali betul pula perlukan event. Boni, tarik sikit PPW tu apa? Kertas kerja, proposal. No. Cumanya just simple report lah. Saya nak tahu ahli je berapa orang, and then task setiap orang itu bahagian admin yang akan buat. Nanti kan kita ada bahagi-bahagi daripada 15 orang tu, so mungkin 2 orang admin lah. Dia akan nyatakanlah berapa model yang terlibat, berapa orang pekerja, tugas setiap orang, lepas tu letak sikit gambar-gambar, tu dah lah simple je. Itu untuk cover 10%. So tak ada video viral. So kertas kerja tu saya uruskan dengan PTU. You all tak terlibat. Okey, lagi ada soalan? Kalau Puan, okey, nak tanya. Business plan ni dia kena kaitan dengan BMC ke? Ya. Okay. Apa yang BMC yang you buat tu, itulah business plan you. Macam kumpulan ni contoh kan. Saya tak share dah sekejap . Kiranya untuk projek ni, sebenarnya hari tu saya dah plan video viral tu pun satu, maksudnya berkaitan perniagaan sama kan, tapi sebab yang ni kita kena asingkan lah. Okay, untuk carnival saya tak kisah you nak meniaga. Kalau contoh BMC dengan business plan buat boleh booking. Macam contohnya ada ada iklan melalui app, macam tu je lah kan. Okay, and then untuk carnival, tapi untuk business plan ni mungkin you berniaga kali 40 pusing boleh? Tak ada masalah. 15 tu, 15. Sekejap ini untuk assignment yang 15 markah yang ni. Mana dia? Saya punya author. Ni, yang ni. So sama je, 15 campur 25, berapa tu? 40. So 40 markah campur dengan presentation 10 markah, 50 markah adalah benda yang sama. Benda yang sama. Maksudnya nanti you present juga business plan you ataupun BMC. Macam tu. Okey, Aiman menjawab tak? Jawab dah Puan. Okey. Terima kasih Puan. Sama. Okey, ada lagi soalan? Tanya je. Okey, saya sebenarnya kalau tak ada soalan, saya nak you scan attendance dan kita boleh dismiss. You boleh proceed lah dengan you punya discussion. Cumanya, kejap sebelum dismiss, saya nak you all bincang dulu kejap sambil-sambil saya cari attendance ni. Setiap ketua kumpulan berbincang. Kumpulan satu contohlah, kita pair lah dengan kumpulan 2 contoh. Saya tak tahu, saya tak decide, you all yang akan decide nanti. So sebelum dismiss saya nak tahu kumpulan mana nak bergabung dengan kumpulan mana. Bergabung meletup kan. Meletup tu untunglah, bukannya dapur you yang meletup kan. Okey, Syasha, saya letak dalam
apa nama? Telegram pula. Dekat WhatsApp. Jadi kalau letak kat WhatsApp lagi, tak adalah terlepas pandang. Sekejap copy. Paste. Okay. Sekejap saya nak ambil attendance sekejap. Okay, Syasha boleh copy paste yang daripada WhatsApp group tu. Hari ni QR code. Kelas pukul 2 sampai pukul 5. Okay. So sambil-sambil tu boleh santai lah. Nak discuss, nak buat logo macam mana, nak buat perniagaan apa. Dan kaitkan dengan teknik usahawan. Okay, so ni boleh. So okay Syasha, nanti update dekat ni, kat dalam kita punya. Okay. Oh, so 1 dan 2 lah Okay. Plus 2. Okay. Carnival dengan BMC lain kan puan? Ya, lain. Tak sama kan puan perniagaannya? Ya. Ain tanya puan, saya sampaikan. Okey, macam ni. Carnival dengan BMC lain. BMC dengan projek sama. Okey. Carnival tu sebab you dah bergabung group. Group 1 dengan group 2 kan. Tapi contohlah kalau group Ain nak buat jual pizza. Contoh kat Carnival pun nak jual pizza, dekat BMC dengan di BMC dan juga di projek pun nak buat pizza. Boleh lah, tak ada masalah. Sebab BMC kena sama dengan projek. Business plan ni lah. Okay. Tapi Carnival tu kalau sekiranya Ain nak buat pizza boleh je, tak ada masalah. Okay. Tapi kenalah sama. Maksudnya kumpulan Ain dengan kumpulan Atikah kena sama lah. Contoh kumpulan 1 dengan kumpulan 2 kena sama lah. Kena buat pizza lah. Macam tu. Kot lah kau nak buat pizza je kan. You ambil supplier daripada luar pun tak apa. Okay.
Jelas ke Ain? Okay. So ada 4 orang lagi. Dah ke? Kalau dah kita nak dismiss. Sekejap. Kejap. Okay. Apa-apa nanti ya. Saya tak boleh buka phone. Sekejapnya. Okay, berapa orang yang tak boleh? Sekejap saya stop sharing jap.